Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah. Syukur pada nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Kita masih sihat. Alhamdulillah. Semoga anda juga sihat sejahtera di pagi ini. Saya hari ini terlintas dalam minda saya untuk berkongsi dengan anda satu hal yang rasa saya perlu saya sampaikan. Sebab apa? Ini bergantung pada kemahuan kita sendirilah. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak mengubah sikap kita, kita perlu lakukan seperti ini untuk membuat perubahan. Apa yang saya nak kongsi hari ini ialah bagaimana kata pepatah, kalau kita berkawan dengan orang yang kerja di kedai minyak wangi, ya, kita akan dapat harumnya. Kalau kita berkawan dengan orang yang kerja di tempat tukang besi, kita akan kena pancaran apinya, ya. Jadi percikan apinya itu berarti kita dalam hidup ni kita bukan nak membezakan antara kita dengan siapa, tapi kita harus pandai memilih rakan-rakan, sahabat-sahabat pergaulan kita untuk kita mencapai arah tuju kita, ya. Sebab apa saya kata begini? Kita tengok pepatah Melayu mengatakan kalau enggang tetap enggang, takkan enggang bercampur dengan pipit. Itu peribahasa lah. Tapi kalau kita fikir kita nak jadi seperti enggang, kita pipit jangan jadi seperti enggang, kita nak kena belajar macam mana enggang boleh terbang begitu tinggi, ya. Apa yang enggang lakukan. Kalau kita tak campur dengan enggang, kita tak akan tahu bagaimana untuk mencapai tahap seperti enggang, ya. Jadi kita di sini nak kena fikirlah dengan cara matang. Kita tengok rata-rata anak orang kita, orang-orang Melayu kita, mereka tak begitu cenderung dalam perniagaan, tidak begitu cenderung dalam membaca buku, ya, tidak begitu cenderung dalam melakukan sesuatu benda yang ke arah optimal, seperti belajar ngaji, ya. Sebab apa? Ramai di antara kalangan kawan-kawan mereka ni tidak melakukan. Jadi pengaruh di situ terlalu kuat untuk mereka-mereka ni mengikuti jejak langkah kawan-kawan mereka. Jadi kita nak kena didik, kalau kita ada anak cucu, kalau kita nak dia berjaya, kita kena didik dia, kita kena bagikan dia saluran yang benar, salam. Kita kena bagi dia arahan yang benar, di mana arahan yang kita nak dia tuju. Jadi kita nak kena siapkan landasan untuk dia mengikuti arahan itu. Kalau kita tak siapkan landasan untuk dia akan bercampur dengan sebarang orang, dia akan melakukan seperti mana kawan-kawan dia yang ada di sekelilingnya lazim melakukan. Seperti katakanlah kita biarkan anak-anak kita bergaul dengan budak-budak sekolah yang kaki punting, budak-budak sekolah yang tak suka baca buku, yang malas buat homework. Jadi anak kita juga akan jadi macam itu, ya. Dan kenapa? Pengaruh daripada kawan-kawan. Yang kedua, kita lihat kalau kita nak dia cenderung dalam bahagian agama, kita nak kasih dia campur dengan kawan-kawan yang rajin belajar agama, yang rajin sembahyang, yang rajin pergi ngaji. Kalau kita tak campurkan dia dengan orang-orang seperti ini, dia akan ikut rentak kawan-kawan dia yang tidak suka mengaji, yang tidak suka belajar sembahyang, yang tidak suka pergi ke masjid. Ini membentuk sikap seseorang. Okey. Jadi kita dalam arena sekarang ni, kalau kita fikir nak maju dalam perniagaan, kita tak boleh nak
adakan diri kita di kalangan ramai yang seperti mana yang kita pernah gauli dulu, kawan-kawan kita yang dahulu yang bukan daripada ahli penjagaan, kita sebab itu tak jadi ahli penjagaan. Kita bergaul dengan kawan-kawan yang bekerja. Jadi kita pun terpengaruh dengan pekerjaan. Kita selalu yakin yang pekerjaan ni boleh memberi jaminan untuk masa depan kita. Padahal kalau kita kajikan balik, bagaimana yang Nabi katakan, dalam perniagaan ada 9 cabang rezeki. Tapi berapa ramaikah orang-orang kita yang menceburi perniagaan? Kebanyakannya semua makan gaji. Makan gaji berarti itu active income. Dia lagi yakin dia kerja, dia dapat gaji. Dia tak yakin kalau kita cakap kita buat bisnes, buat perniagaan. Macam mana kita boleh dapat passive income, pendapatan berterusan selepas kita menceburkan diri dalam perniagaan. Mereka tak yakin. Mereka tak fikir yang mereka boleh berjaya. Mereka selalu anggap mereka akan gagal. Sebab kerana minda seperti inilah membuatkan kita selalunya gagal. Jadi saya dah banyak kali masuk bidang-bidang perniagaan. Kita membuat percubaan untuk belajar macam mana orang kaya jadi kaya, macam mana orang perniagaan boleh maju, apa mereka lakukan. Jadi kita nak, kalau kita minat dalam bidang perniagaan, kita nak kena campur orang yang berniaga. Sebab apa? Kita dapat perangsang daripada dia macam mana nak berniaga, apa yang dia buat. Kita dapat tips-tips yang berguna untuk kita memajukan perniagaan kita. Tapi kalau kita tak berkawan dengan orang peniaga, kita berkawan dengan orang yang kaki lepak, macam mana perniagaan kita nak maju? Kita asyik lepak juga, kan? Jadi kat sini kita nak kena, bukan kata kita nak membezakan kawan. Tak membezakan, kita boleh kawan dengan semua orang. Siapa pun kita boleh kawan. Tapi cuma kita nak kena rapatkan persahabatan kita dengan orang yang sealiran dengan kita. Seperti orang perniagaan, kita nak berniaga, nak berjaya, kita kena rapatkan diri kita dengan orang-orang yang ahli perniagaan. Kita kalau nak bikin multi level, kita nak kena rapatkan diri kita dengan orang-orang yang bikin multi level. Sebab apa? Ilmu-ilmu ni semua akan diterapkan kepada kita kalau kita berkawan dengan mereka. Tapi kalau kita tak berkawan dengan mereka, kita tak dapat tahu macam mana mereka boleh berjaya, macam mana mereka boleh maju, macam mana boleh mereka tahu. Sebab apa? Orang-orang ini semua yang usahawan-usahawan ni, peniaga-peniaga ni, yang ahli multi level ni semua, mereka bukan calang-calang orang. Kita jangan tengok pekerjaan dia, pelajaran dia. Kita tengok keadaan dia, alah dia ini sekolah rendah aje. Tapi kita tengok keadaan pencapaian dia. Kadang-kadang kita tengok suri rumah. Alamak, suri rumah nak ajar aku seorang lulusan universiti ataupun diploma ataupun mana-mana. Kita tak boleh berpandang macam itu. Sebab apa? Apa yang kita lalui tak sama dengan apa yang mereka alami. Mereka berjaya kerana apa? Kerana mereka bergaul dengan orang-orang yang berjaya. Kalau dia boleh maju dalam perniagaan, kerana apa? Dia bercampur dengan orang perniagaan. Kalau kita nak cakap pasal peluang macam berniaga, kalau kita tak campur dengan orang perniagaan, orang-orang yang berniaga, kita tak akan dapat peluang perniagaan. Kan? Pasal apa? Kawan kita, dia bukan ahli perniaga. Kita tanya pasal perniagaan, dia tak tahu. Jadi kita nak, macam mana nak dapat peluang? Peluang untuk kita berjaya. Peluang untuk kita dapatkan perniagaan. Kalau kita tidak berkawan dengan orang perniaga. Kalau kita nak berjaya, kita tak nak berkawan dengan orang yang berjaya. Yang kita takut dengan orang yang dah berjaya, kita malu dengan orang yang berjaya. Berarti kita menolak kejayaan untuk kita bina. Kita kalau tak nak campur dengan mereka, kita tak tahu macam mana mereka berjaya. Sebab kita kadang-kadang nak kena tukar minda kita, nak kena hijrah. Hijrah minda kita macam mana nak berjaya. Kita ikut orang-orang yang dah berjaya. Kita nak cari ilmu, jumpa mentor-mentor kita, cari ilmu. Attend meeting. Pasal apa? Ini semua penting. Sebab ini semua panduan-panduan yang mereka beri pada kita tu
bukan hanya cakap-cakap kosong kan. Mereka berpengalaman, mereka melalui liku-liku kejayaan, macam mana mereka boleh berjaya, apa yang mereka buat, apa-apa cabaran, macam mana nak mengatasi cabaran. Semua mereka belajar. Jadi kita yang tak tahu menahu apa-apa, kita tak nak campur mereka. Jadi kita tak dapat anak kunci kejayaan tu sebab apa? Kita tak tahu. Kita tak campur mereka. Jadi kalau anda nak masuk dalam bahagian perniagaan, anda kena ada kawan-kawan yang ahli perniagaan. Anda nak kena cari orang-orang yang usahawan. Kalau anda nak jadi seorang usahawan, buat kawan. Di situ anda akan dapat semangat, akan dapat motivasi daripada mereka, mengajak anda belajar, campur mereka buat menjaga peluang-peluang perniagaan dia, mereka akan berikan pada anda. Jadi anda nak mencuba ada orang yang membimbing anda. Tapi kalau anda tak mau, anda nak campur kawan-kawan yang lama yang tidak ahli perniagaan, anda akan tetap kat situ juga, takkan berubah. Anda tak akan mencapai apa-apa kejayaan. Itulah sebab kita kadang-kadang tengok kenapa orang gagal. Orang gagal bukan kerana sistem perniagaan tu yang gagalkan dia. Yang sebenarnya yang gagalkan dia, diri dia sendiri, sikap dia sendiri. Mereka nak kena ubah sikap, nak kena mengatasi apa-apa yang perlu diatasi. Seperti apa yang kita tahu, kita campur-campur orang yang berjaya ni. Kadang-kadang orang yang pelajaran tinggi, mereka rasa susah nak berjaya. Sebab apa? Walaupun mereka ada pengetahuan, mereka ada pelajaran. Tapi kerana ego tu, mereka tak boleh berjaya. Kerana apa? Aku seorang tak pelajar, aku seorang ada kedudukan tinggi, aku nak campur dengan makcik ni apa yang tahu, kan? Aku nak campur dengan pakcik ni apa yang dia ada. Sebenarnya orang ni, memanglah pakcik, makcik ni, datuk ni, dia tak ada apa-apa, tapi dia berjaya dalam sesuatu bidang yang dia ceburi. Kita bukan nak cari apa, nak cari macam mana dia boleh berjaya. Jadi kerana apa? Sikap dia tidak memilih. Mereka, orang-orang macam gini, mereka tak ada ego. Dia jumpa siapa pun dia boleh berbual. Tak ada pilih kawan. Ada orang nak pilih kawan. Tapi kita kalau nak berjaya, kita terpaksa lebih bergaul dengan orang yang berjaya. Kalau kita nak berniaga, kita terpaksa lebih bergaul dengan orang yang ahli perniagaan. Sebab ilmu-ilmu mereka, kita nakkan ilmu-ilmu mereka. Jadi, sebab itu kalau kita cakap dengan orang, buat ini, buat itu, berniaga ini, berniaga, mereka begitu sepi. Kenapa? Sebab mereka tak ada pengetahuan. Mereka tidak nampak apa yang kita nampak. Mereka tidak tahu macam mana orang tu boleh berjaya. Jadi bagi mereka satu macam perasaan takut. Nanti kena tipu lah, nanti kena swindle lah, duit lah, tak boleh berjaya lah, pembohong lah, macam-macam lah semua. Kerana apa? Itulah kerana kita tidak bergaul dengan mereka, kita tak tahu macam mana mereka boleh berjaya, macam mana mereka boleh mencapai ke tahap yang tinggi, maka bagaimana mereka merubah sikap mereka, boleh berubah jadi seorang jutawan. Kerana apa? Kita tak pernah campur dengan mereka. Jadi kita nak kena rapat-rapatkan saf dengan diorang. Jadi kita dapat tahu sikit sebanyak, selok-belok, kan, macam mana mereka melakukan perniagaan, susah senang mereka lakukan. Jadi tips-tips inilah yang selalu membimbing kita ke arah kejayaan. Kalau kita tak mau bergaul dengan mereka, kita ketinggalan. Sebab itu kita tengok orang-orang Cina. Orang-orang Cina rata-rata suka berniaga. Anak-anak mereka bila habis sekolah, mereka tidak cari kerja. Mereka tahan tolong bapa dia buka kedai, berniaga. Pasal apa? Di sebalik itu ada ilmu yang dia nak cari. Mereka dah sekolah, dah ada kelulusan, ada kepakaran dalam bidang-bidang pelajaran dan ilmu. Tapi mereka tidak ada pengetahuan tentang perniagaan. Sebab itu mereka jinak-jinak dengan berniaga dengan ibu bapa mereka, tolong-tolong kat kedai. Jadi dia dapat ilmu di situ. Bila dapat ilmu, dia akan mengorak langkah mencuba diri mereka buka kedai sendiri. Jadi sebab itu banyak orang-orang bangsa asing ni melahirkan penyaga-penyaga yang berjaya kerana apa? Kerana ia tradisi keluarga. Kita tengok sendiri dari diri kita sendiri, kita tengok
berapa ramai ke orang-orang kita lah yang satu keluarga menjadi entrepreneur? Berapa ramai? Ada tak mak dia, bapa dia, datuk dia, nenek dia, anak dia, cucu dia, semua buat satu perniagaan ataupun berbagai-bagai perniagaan seperti multi level lah, online business lah, buka kedai lah, apa-apa. Ada tak? Tak ada kan? Tapi kebanyakan dalam satu keluarga tu kita lihat, kalau satu keluarga tu ada 10 orang, 10-10, kita katakan kita 8 orang bekerja. Mungkin 1-2 orang aja yang keluar daripada lingkaran pekerjaan, cari bidang lain, perniagaan, buka kedai, masuk multi level. Tapi rata-rata 70 atau 80% akan ikut tradisi keluarga. Semua nak bekerja. Pasal kita tidak ada itu, kata orang, budaya. Kita tak ada budaya mencipta peniaga dalam keluarga kita. Kalau kita sendiri tak suka berniaga, kita tak akan galakkan anak kita berniaga. Kalau kita tak mau mencuba penjagaan, tak mau jadi usahawan, kita jangan harap anak kita pun akan cenderung jadi usahawan. Kecuali kalau mereka ada kawan-kawan yang di kalangan kawan-kawan mereka tu ada jadi jutawan, usahawan ataupun peniaga. Baru mereka akan dapat minat untuk berniaga. Tapi kalau kita tak ada kawan-kawan macam gitu, kita akan tetap mengikut harus keluarga, tradisi keluarga dengan bekerja. Sebab apa? Kita rasa bekerja tu memberi jaminan. Sebenarnya kalau kita fikir matang-matang, antara active income lebih baik passive income. Kenapa? Active income ni kalau kita bekerja, ya betul gaji besar, ada cuti, ada apa semua. Tapi dia active income. Maksudnya apa active income? Awak bekerja, awak ada gaji. Bila awak diberhentikan kerja, gaji awak tak datang lagi kat kocik awak. Kan? Jadi inilah dia, orang-orang kita yang selalu mencubakan diri dalam active income. Kerja, dapat gaji. Pencen, tak ada gaji. Kena buang kerja, tak ada gaji. Jadi bahaya. Kalau kita buat macam ini, kita selalu terperangkap. Bila sesuatu terjadi, kita kena buang kerja ataupun kita tak dapat kerja lagi, kita sakit ataupun apa, kita hilang pendapatan. Tapi kalau kita menceburi dalam perniagaan, kita bina perniagaan yang memberi kita passive income. Kita bina, pada mula kita bina perniagaan ni betul-betul, bila soal jadi pasif, umpama katalah, anda tiap-tiap bulan boleh dapat 10,000. Tiap-tiap bulan anda dapat 10,000. Jadi, bila selalu dah dapat 10,000, anda rasa ini dah jadi passive income, anda berhenti. Berhenti kerja, anda tengok. Passive income ni akan jalan terus. Dan bila anda tak meniaga lagi, anda tak buat lagi. Tapi passive income ni tetap akan datang masuk kocik anda. Itu bezanya. Kalau kita cakap passive income tu, berarti dia akan mengalir terus walaupun anda sudah tak bekerja. Kadang-kadang kita dah tak ada pun, income tu masih keluarga kita dapat. Beneficiary, orang bawah kita, isteri, anak-anak, cucu, cicit akan dapat income itu. Ini yang kita nak. Kan? Kita kerja 1 tahun, dapat gaji 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Tapi kalau dalam perniagaan, mungkin dalam 1 bulan anda berdapat lebih 10,000. Jadi kita fikir sendirilah. Kan? Apa yang kita dapat dari perniagaan tak akan sama dengan pendapatan yang kita dapat daripada active income. Sebab apa? Active income ni kita kerja untuk orang. Sedangkan passive income kita kerja untuk kita sendiri, untuk diri kita. Sebab itu kita bina betul-betul dah jadi passive, kita dah boleh duduk senang lenang, tak payah buat apa-apa pun, duit masuk. Jadi kena fikir-fikirkan lah. Selalu kita ajak-ajak orang join kita. Kerana semua tak nak. Kenapa? Kerana ada rasa inferiority. Ada rasa skeptical. Kerana skeptical kenapa? Kerana tak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman, takut, tak yakin diri. Di sinilah kita selalu kekurangan orang-orang kita. Kita nak kena buka minda, nak kena tengok kenapa orang tu boleh berjaya.
rapat-rapatkan sub dengan mereka, kita tanya macam mana bergaul dengan mereka, tengok apa mereka buat. Dan sikit-sikit kita masuk dalam sub dia, kita lama-lama kita akan jadi seperti mereka. Kita pun boleh berjaya dalam hidup. Sebenarnya kejayaan ni untuk semua orang, bukan untuk saya, bukan untuk anda, bukan untuk siapa-siapa, untuk semua orang. Kalau anda berusaha, kalau anda rajin, kalau anda boleh berhijrah sikap minda, anda akan berjaya. Tapi kalau anda tak nak berhijrah sikap dan minda anda akan tetap berada di tempat yang sama sehinggalah akhir hayat anda. Itulah saja hari ini perkongsian saya. Fikir-fikirkanlah. Kita kalau dapat macam tips-tips seperti ini, jangan kita terus buang. Ambil yang baik, yang buruk buang. Yang baik jadikan pedoman. Ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada anda, supaya anda dapat buka minda, anda dapat cari satu jalan untuk hidup lebih senang, lebih selesa. Ya. Tidak salah kita jadi kaya. Kan orang Islam selalunya dimomokkan. Kita cakap apa? Duit tak bawa matilah. Kita pun pentingkan akhirat lebih daripada lain-lain. Segalanya takdir. Jadi kita jangan ada sikap macam gini. Selagi mana kita hidup, kita perlukan wang. Kenapa? Kita nak makan, kita nak jalan, kita nak pakai, kita nak belajar, bayar itu, bayar ini, nak tempat tinggal. Kan? Jadi semua ni kita perlukan wang. Tapi kalau kita tak nak cari wang untuk hari tua kita, siapa nak support kita? Siapa? Kita kalau ada wang, ada kelebihan, kita boleh bantu masjid, kita boleh bantu anak yatim, kita boleh bantu bagi apa kata orang tahfiz yang memerlukan bantuan. Kita boleh bantu, kita boleh sumbang. Sebab kita kadang-kadang dengar orang merayu minta derma, minta bantuan, orang-orang kita tak dapat beri. Kenapa? Tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Sebab semua active income. Awak dapat gaji cukup-cukup makan, tak ada kelebihan, tak ada tambahan. Duit anda tidak tak boleh jadi exponential, tak boleh tambah. Itulah yang anda dapat tiap-tiap bulan, itulah yang anda gunakan. Tapi kalau dalam bisnes, duit anda jadi exponential. Dari 10,000 jadi 100,000, 100,000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 3 juta, 5 juta. Itu dalam perniagaan. Tapi kalau dalam kerja, tak sampai situ. Okey? Jadi di sini, sampai di sini hari ini, kongsian saya. Mudah-mudahan ada tips-tips yang berguna untuk anda. Untuk merubah diri anda daripada seorang yang active income menjadi seorang usahawan yang mendapat passive income. Dan anda dapat membina kehidupan keluarga anda ke arah lebih selesa, lebih mudah, lebih senang, lebih menceriakan. Dan anda juga dapat membantu orang-orang yang di sekeliling anda. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesilapan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.